Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-15 ini daripada Ramadan kita dapat bertemu lagi untuk membicarakan kitab Qalbus Salim, syarah bagi kitab Penawar bagi Hati. Jadi kita mulakan pengajian kita dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita menyambung lagi bicara kita tentang lidah pada muka surat 67. Bahaya lidah yang ke-9 ialah memaki orang atau mencaci keburukan orang di hadapannya sendiri. Ini satu lagi bahaya yang terhasil daripada lidah. Daripada lidah seseorang. Sebab tu kata-kata hukama, kata-kata orang bijak pandai, bahawa sesungguhnya lidah ini lebih tajam daripada mata pedang. Kan? Kerana apa? Kerana kalau pedang ni membunuh seorang, habis je sampai mati seorang. Tapi lidah ni punya kesan mungkin sehari, sebulan, setahun ataupun seumur hidup kesan dia. Kan? Dan bencana yang diterbitkan ataupun ditimbulkan oleh lidah ni bukan satu, lebih, kan? Sebab tu dia kata wal fitnatu asyaddu minal qatl. Allah Ta'ala memperumpamakan bahawa orang yang memfitnah ini lebih bahaya daripada membunuh. Itu disebut dalam Quran, kan? Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki seseorang mukmin adalah perbuatan fasik, iaitu perbuatan jahat, dan membunuhnya adalah kufur. Jadi sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sebagai orang muslim tak boleh menyakiti. Tak boleh maknanya seorang muslim menyakiti akan muslim yang lain. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan muslim yang baik itu ialah apabila seorang muslim yang lain itu terselamat daripada tangan, lisan dan tangan dia. Kalau hari ini kita jadi orang Islam, orang Islam lain tu terselamat daripada lidah kita. Mana lidah kita ni orang lain boleh jadi aman dengan kita. Kalau dia bercakap, maknanya kita jadi aman. Tapi kalau sekiranya dengan lidah kita ni orang lain dengar boleh sakit hati, sakit jiwa, mana ini bukan muslim yang baik. Dan apabila orang muslim tu dia terselamat daripada tangan kita, angkara tangan kita, patut tanda orang muslim yang baik. Jadi hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak tunjukkan apa?
pada lidah ni banyak keburukan dan bahaya yang ada pada dia. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan mukmin itu apabila dia memaki seorang mukmin yang lain, maka itu adalah perbuatan fasik, perbuatan orang jahat. Kerana seorang mukmin tak layak dia bersifat dengan sifat demikian, kan? Kerana itu sifat cela, sifat buruk. Dan membunuh itu satu lagi perkara yang dilarang, kerana dia membawa kepada kekufuran. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani syaitana, al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakazabani. Kedua-dua orang yang memaki itu adalah seperti dua syaitan yang saling tuduh menuduh dan dusta mendustai. Riwayat Ahmad. Jadi orang yang memaki, orang yang kena maki, dia sama, dia akan lawan balik. Dia orang yang memaki ni, dia bila maki hamun orang, dia lawan balik. Rasulullah kata kedua-duanya ialah syaitan. Sebab tu tuan-tuan, ketika mana dalam satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam satu majlis. Datang orang kafir. Datang orang kafir. Dia duk maki hamun Sayyidina Abu Bakar. Kan? Cela Sayyidina Abu Bakar. Maki je. Orang kata kalau maki ni memang teruk sangat. Memaki dia, memaki keturunannya, keluarganya. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dengan Rasulullah diam. Rasulullah, Abu Bakar yang kena maki dia diam, tak jawab apa. Tapi apabila dibiarkan orang kafir ni tadi, dia punya maknanya perbuatan dia tu memaki tu dah sampai kepada perbuatan melampau. Sampai Sayyidina Abu Bakar orang yang sabar tu tak boleh sabar lagi dah. Lalu ketika mana dia memaki, Sayyidina Abu Bakar jawab. Kerana apa? Nak mempertahankan diri. Pada waktu itu Rasulullah SAW meninggalkan Abu Bakar. Ni pelik tuan-tuan . Tadi waktu kena maki, Sayyidina Abu Bakar diam, dia tak jawab. Rasulullah ada. Bersama dengan, masih kekal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila dijawab dia, Rasulullah meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Besoknya Sayyidina Abu Bakar jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, semalam punya kes ni orang ni maki aku diam. Engkau masih kekal dengan aku. Ketika mana aku jawab dia, kenapa engkau meninggalkan aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, ketika mana orang ni memaki engkau diam, aku melihat malaikat rahmat turun begitu banyak sekali. Sebab tu aku ada itu. Tapi bila engkau jawab dia, aku melihat malaikat rahmat meninggalkan. Jadi aku tak mau majlis tu hilang rahmat. Sebab tu aku tinggalkan. Ni tuan-tuan, Rasulullah ni dia melihatkan itu mukjizat. Kan? Tapi nak mengambil pengajaran kepada kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita ni dimaki orang, maka jalannya ialah kita berdiam diri. Kerana sentiasalah orang itu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dimaki tak betul, selama itulah dosa mari dia ada pahala mari kita. Pahala. Jadi bila kita menjawabnya, Rasulullah kata orang yang memaki, orang yang menjawab makian, maka Rasulullah kata apa? Mereka inilah dua syaitan. Habislah dia, tak ada berkat. Dia tak ada keberkatan lagi. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ambil peringatan daripada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil kabairis sabatani bisabbat. Termasuk dalam dosa besar ialah membalas satu makian dengan dua makian.
Di antara maknanya kabair yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu an dalam kitab Kabair, menghimpunkan ada 70 jenis dosa besar. Maka salah satu daripada dosa besar ni ialah maknanya membalas makian dengan 2 makian. Mana kalau kita orang maki kita balas pula. Bukan sekali, 2 kali balas. Kan? Kalau orang kata maknanya kau ni tak betul, kan? Kita jawab engkau lagi tak betul, bukan tak betul lagi, bodoh lagi. 2. Jadi gitu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu dianggap sebagai apa? Kabair. Kan? Tengok dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi bab di antara sab'in al-kabairan 70 dosa besar yang dihimpunkan oleh Imam Zahabi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesan daripada dosa ni lah memaki-maki. Yang ke-10, mengejek-ngejek seorang muslim, merendah-rendahkan pekertinya serta mentertawakannya dengan tujuan untuk menghinanya. Ini pun berlaku juga. Apabila kita mentertawakan orang dengan sebab kekurangannya, ataupun dengan sebab kelemahannya, ataupun dengan sebab apa sahaja, kan? Merendahkan dari sudut perketinya, kan? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melarang, kan? Merendahkan. Contohnya ketika mana Ikrimah bin Abu Jahal, kan? Ikrimah bin Abu Jahal dia nak masuk Islam. Rasulullah kata sekejap lagi Ikrimah. Rasulullah beritahu pada para sahabat, sebentar lagi akan datang seorang lelaki namanya Ikrimah, yang bapanya dulu orang yang kuat menentang Islam. Siapa bapa dia? Abu Jahal. Tuan-tuan, Abu Jahal, kan? Tu orang yang kuat, mati pun dalam kafir. Jadi apabila dia datang untuk maknanya menerima hidayah, maka jangan kamu memperkatakan tentang bapa dia, keturunannya. Kerana memperkatakan keturunan, menyentuh orang yang telah mati, menyakiti orang yang hidup. Sebab tu jangan, tuan-tuan. Orang dah mati dah, bapak dia dah mati, lama mati dah. Tapi kita cakap tentang bapak dia, bapak engkau dulu taiku besar. Orang yang hidup ni dia terasa, tuan-tuan, kan? Tu bapak dia tidak. Tapi bila kita kata bapa dia tu, sebab orang yang hidup tu kita kan terasa. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak berapa suka kalau orang semayang dia baca surah Al-Masad, kan? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Surah Al-Lahab kita sebut, kan? Kenapa? Kerana Abu Lahab tu dengan Rasulullah tu ada kena-mengena. Jadi kalau orang baca banyak, walaupun ayat tu Allah Ta'ala turunkan tentang bagaimana Allah Ta'ala menempelak Abu Lahab, tapi Abu Lahab tu dengan Rasulullah ni ada hubungan. Jadi kalau orang baca banyak-banyak, Rasulullah terasa, walaupun Allah Ta'ala mentempelak Abu Lahab. Lepas tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau sekiranya keluarga dia begini-begini, jangan cakap. Jangan kita mentertawakan, menghina, jangan. Itu adalah satu perkara yang dilarang dalam Islam. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakun khairan minhunna.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak merendahkan puak yang lain. Mungkin puak yang dicemooh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kamu kaum wanita, janganlah kamu kaum wanita ke atas kaum wanita yang lain. Mungkin puak yang dicemooh itu lebih baik daripada mereka. Jadi ayat ni dia turun kerana apa? Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam, dia ada seorang isteri namanya Maria Qibtiyah, kan? Jadi Maria Qibtiyah ni dia salah seorang isteri yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir. Jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari maknanya kedapatan bahawa Maria Qibtiyah ni di dalam bilik Hafsah. Orang yang paling berpengaruh daripada isteri-isteri Rasulullah ni ialah Aisyah dengan Hafsah. Ni dua orang isteri daripada banyak-banyak isteri. Ni dua orang ni paling berpengaruh. Mana dia punya followers dia ramai. Daripada isteri-isteri dia ni dua orang paling. Jadi bila berlaku yang demikian, timbul maknanya kemarahan daripada Hafsah. Lalu mengatakan gini. Engkau ni hamba, engkau ni gini. Maka Rasulullah melarang, turun. Kan? Jangan mencemooh. Kemungkinan orang yang kita cemooh tu dia lebih baik daripada kita. Itu dilarang. Kan? Ada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan saya ni lebih baik daripada isteri yang lain. Kerana apa? Allah Ta'ala yang memberi mahar dalam perkahwinan saya. Itu Zainab, kan? Salah seorang isteri Rasulullah itu Zainab. Allah Ta'ala perintah supaya Rasulullah kahwin dengan dia. Turun ayat. Jadi dia rasa bila Allah Ta'ala beri perintah ni, turun ayat, dia kata dia lebih baik. Sebab apa? Ini perintah Allah. Jadi timbul rasa hebat tu. Betul tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan rasa gitu. Jangan, kerana apa? Dilarang kepada kita berbuat yang demikian, kerana ia juga termasuk di dalam perkara yang dicela dalam Islam. Kesan daripada lidah ni juga termasuk mengejek-ngejek orang Muslim, merendah-rendahkan perketinya, mengketawakan. Ada seorang sahabat. Dia sahabat ni, kalau tak silap saya, namanya Amru. Ketika mana satu hari dia panjat pokok korma, kan? Dia panjat pokok korma sehingga ternampak betis dia. Betis dia ni tuan-tuan dengan peha dia sama je. Kita ni kan betis dengan peha kan ada muscle, kan? Jadi para sahabat bila tengok betis kawan ni kurus sama je, mereka pun pakat gelak lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wahai sahabat, jangan gelak kan. Sesungguhnya kalau betis dia tu ditimbang, dia lebih berat daripada seisi dunia. Main tu tuan-tuan. Kan betis dia ni kalau ditimbang, kan, lebih berat daripada dunia dan seisinya. Nak tunjukkan tuan-tuan, satu perkara dilarang. Yang keduanya, tengok sahabat yang dia punya kedudukan dia, kan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, dia punya, kalau timbangkan itu aja, mana itu kakinya sebelah tu lebih baik daripada, lebih berat daripada dunia dan seisinya. Betullah. Banyak kalau kita tengok dalam ibadat, apa dia ibadat yang Rasulullah sebut, dia walaupun sikit tapi dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan raka'ataini qabla al-fajri
khairun min dunia kullah. Rasulullah kata 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, dia adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita sembahyang subuh 2 rakaat. Kan? Sebelum masuk waktu subuh sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat. 2 rakaat ni ingat je tuan-tuan. Kan? Tak sampai seminit kita sembahyang. Tapi yang 2 rakaat ni dia punya pahala dia lebih besar daripada dunia dan seisinya. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan ini yang kita nak kena rebut. Peluang-peluang yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pada umat-umat yang terdahulu. Tak ada diberikan kelebihan ini kepada orang-orang yang terdahulu, melainkan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Memadailah seorang itu membuat bencana apabila dia menghina saudara muslimnya yang lain. Dia termasuk orang yang menghina orang Islam ni. Orang Islam yang lain termasuk dalam orang yang membuat bencana, membuat kerosakan atas muka bumi. Dah? Dia adalah maknanya seolah-olah kalau umpamanya tuan-tuan, orang yang buat kerosakan atas muka bumi. Hanya dengan maknanya kita menghina seorang muslim aja. Zaman sekarang tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang-orang nak menghina orang ni senang-senang. Penghinaan kita tengok dalam kadang-kadang dalam media sosial ni senang je orang nak hina orang lain. Tak? Jadi dengan sebab itu tuan-tuan berhati-hatilah. Maknanya kemodenan ini ataupun kecanggihan ini kalau dapat kepada tangan orang beriman, dia jadi baik. Tapi kalau sekiranya dapat kepada orang-orang yang rosak, dia rosak. Umpamanya pisau. Pisau ni tujuannya untuk apa? Kalau dapat kepada orang yang beriman, pisau gunanya untuk sembelih binatang, untuk kebaikan, untuk korban, untuk sembelihan. Tapi bagaimana kalau pisau ni dapat kepada orang yang tak baik? Kerjanya apa? Bunuh orang. Itu perumpamaan yang mudah untuk kita fikir. Jadi maknanya lisan ini kalau kepada orang yang baik daripada akhlak dia, jadi lisan tu jadi baik. Tapi kalau lisan ini pada orang yang buruk akhlaknya, dia jadi rosak habis. Dia bawa kerosakan kepada, bukan setakat kepada dirinya, orang yang lain juga akan rosak dengan sebab dia. Ini bahayanya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Disebutkan dalam kitab Nasihat Ad-Diniyah, nasihat agama dan wasiat iman, Al-Imam Haddad radhiyallahu an mengatakan ada beberapa lagi jenis penyakit yang disebabkan oleh lidah. Yang ke-11 dia kata laknat, melaknat orang lain. Ni kita ni selalu, kita pun tak tahulah adakah perkataan laknat yang kita guna ni memang laknat tu dia jadi kalam biasa ataupun kan orang Melaka tau. Laknat kau, kita dengar. Kat kita ni tak biasa guna. Jumpa orang yang macam laknat kau, terkejut kita. Jadi lebih baik tuan-tuan daripada maknanya ada kesamaran di sana, tasyabuh, larangan itu ada, lebih baik orang Melaka berhentikanlah perkataan laknat. Kan? Sedap je guna tau. Saya kadang-kadang kita pun jadi malu kan. Tapi orang Melaka dia kata laknat tu itu macam bergurau senda. Kau jangan main. Kan? Dia kata macam bergurau senda. Laknat ni dilarang tuan-tuan. Perkataan laknat ni yang layak guna ialah Allah Ta'ala je. Makhluk tak layak guna perkataan laknat tu. Kan?
Kita pun tak tahu macam mana. Tapi bukan semua dalam negeri Melaka guna begitu. Kan? Ada tempat-tempat lah. Jadi kita kalau pergi duduk orang Melaka, pergi tempat tu, dia laknat kan kita, terkejut kita. Nama ai. Tak. Ada orang Melaka dia perkataan gitu ah. Kita kata mungkin memburuk diri kita lah. Perkataan sial, lahabau lah. Itu semua perkataan yang tidak elok. Yang tidak maknanya sepantasnya akhlak seorang Muslim. Walaupun kita kata itu maknanya perkataan yang telah menjadi satu budaya. Orang Islam tidak sepantas mengeluarkan perkataan-perkataan yang demikian. Kan? Dia tak layak. Orang Islam dia tak layak. Orang yang beriman tak layak mengeluarkan perkataan ini. Jadi disebut dalam ni bahawa maknanya salah satu daripada bahaya lidah ni ialah melaknat orang lain. Kan? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, kalau kita baca dalam kitab kitab Al-Azkar Imam Nawawi kan, kita kalau maknanya kita terlanggar batu, kita kata sial batu ni, nasaya syaitan akan jadi lebih besar. Kan? Syaitan akan membesar. Tapi bila kita terlanggar batu, kita kata astaghfirullah. Kan? Subhanallah. La haula wala quwata. Syaitan dia jadi kurus. Tuan-tuan baca dalam kitab Al-Azkar. Sebab tu tak boleh bila terlanggar suatu benda kita menyumpah. Kan? Tak boleh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sama juga pada binatang atau kenderaan yang kita gunakan. Seorang sahabat dalam musafir, satu ketikanya dia punya kenderaan dia, unta dia, diletakkan barang tak mau berjalan, jalan lambat. Lalu dia melaknat binatang tu. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mendengar yang demikian, Rasulullah kata, hendaklah kamu bebaskan binatang ni kerana dia tidak memberi berkat lagi kepada kau. Kalau kau guna pun dia mudarat. Kita motor kita tu berapa kali kita laknat kita. Kan? Kita start kali terkucil dia banting gitunya keting. Celaka betul. Baik jual yang motor tu. Mudarat tuan-tuan, mudarat. Kan? Dia bawa mudarat. Bawa motor tu mati, dia mati ke tengah traffic light. Bawa peluk kau. Kan? Dilarang dalam Islam. Sebab tu memang ada asas dia. Rasulullah sebut gitu. Maki hamun, jangan maki hamun. Jangan melaknat. Sebab dilarang. Sebab tu mana-mana kalau kenderaan kita tu kita dah laknat ni, baik jual lah tuan-tuan. Bawa kejap-kejap nak rosak. Memang sakit jiwa kau. Boleh kau gila dengan motor tu. Kan? Kan? Ini dilarang. Nanti buka dalam kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi disebut kan? Tak boleh melaknat. Kenapa? Yang melaknat ini yang selayaknya ialah Allah Ta'ala. Makhluk tak boleh. Ini berlaku dalam zaman Rasulullah. Ada kes-kes berlaku dalam Rasulullah larang. Kan? Yang ke-12, memanggil Muslim yang lain dengan sebutan wahai kafir. Wahai kafir. Kafir. Ini juga tuan-tuan, kalam orang sekarang ni kita tengok, Allahu Akbar. Dia walaupun perkataan itu mungkin dia satu senda gurau. Mungkin kita kata, kalau orang Arab kata kalam adi. Kalam adi ni kalam biasa. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia termasuk kalam fahsyat. Kalam yang tak boleh keluar daripada mulut orang beriman. Kan? Menggela-gela orang kafir tak boleh. Apatah lagi menyebut si kafir. Sedangkan dia semayang, kita kata dia kafir pula. Lagi tak boleh. Kan? Dulu kan pernah berlaku.
Sebab perbezaan ideologi kan, politik dan sebagainya, mengkafirkan orang yang beriman. Lagi tak boleh. Itu semua tuan-tuan kita jagalah. Yang ke-13, menuduh seseorang daripada ahli kiblah, iaitu orang Islam dengan tuduhan kufur ataupun ahli bid'ah atau fasik sebelum meneliti hakikatnya dengan betul dan yakin. Itu sebab tuan-tuan, Syiah tu kita tak boleh kata dia kafir, kan? Kerana tak menjatuhkan dia kafir, dia masih lagi ahli kiblat. Kita mengatakan bahawa orang ni melakukan bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam agama. Tak ukur dia kafir. Sebab dia semayang, dia baca Quran, dia puasa, dia pergi haji. Sebab tu ulama tak mengkafirkan Syiah, tapi dia dianggap sebagai ahli bid'ah. Kenapa dia ahli bid'ah? Kerana dia mengatakan Quran yang kita baca ni, yang dia baca sekarang ni, itu Quran belum final, kan? Jadi akan turun masih Quran yang final. Sementara belum ada Quran yang final, bacalah Quran ni dulu. Itu pegangan dia. Ini pegangan Syiah. Ini tuan-tuan. Kemudian wajib beriman dengan Imam 12. Itu kan perkara-perkara yang diwujudkan, benda baru, bid'ah dalam agama. Pegangan orang Syiah, kita hidup dekat atas dunia musafir. Dengan sebab itu semayang boleh jamak qasar walaupun tak musafir, kan? Sebab kita ni dunia transit dia, akhirat tempat yang betul. Jadi oleh kerana kita tidak atas dunia transit, jalan musafir, boleh semayang jamak qasar, tak kira waktu. Orang Syiah tu, kan? Dia semua semayang jamak qasar, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Subuh je kalau boleh kasar, dia kasar. Tuan-tuan tu orang Syiah. Dan mengatakan bahawa Allah tidak mengetahui apa yang berlaku, melainkan setelah perkara itu berlaku, bahawa Allah tak tahu. Ini lagi bid'ah lagi. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tu Syiah tu nak kenal tu. Dan salah satu daripada sifat Syiah ni, salah satu daripada akidah dia, pegangan dia, mesti bertaqiyah. Berkena bertaqiyah. Jumpa orang ni boleh macam ni, kan balik belakang boleh macam ni, boleh berubah balik. Taqiyah. Kita ni sama-sama kawan, kan balik kan dikutuk kita. Taqiyah. Itu pegangan dalam akidah orang-orang Syiah, bertaqiyah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita tidak boleh menuduh seseorang daripada ahli kiblah, orang Islam yang dengan tuduhan kufur ataupun ahli bid'ah. Ada ahli bid'ah kalau macam Syiah tu memang dah para ulama sepakat, kan? Ataupun fasik sebelum meneliti hakikat dengan betul, dengan yakin bahawa memang hukum zahir. Tengok daripada hukum zahir, dia terkeluar, boleh hukum. Adapun hukum batin, tak boleh nak hukum. Ada benda tak nampak. Hukumnya semua hukum zahir. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ke-14, mendoakan kaum muslimin supaya ditimpa kecelakaan. Ini tak boleh. Inilah yang berlaku pada zaman Bani Israel, ketika mana zaman Nabi Musa alaihi salam, cerita Bal'am bin Ba'urah. Allah Ta'ala matikan dia dalam kufur. Sedangkan Bal'am bin Ba'urah ni tuan-tuan, dia ibadat 1000 tahun lamanya. Allah Ta'ala beri dia satu ilmu namanya, diberikan dia dengan Ismul A'zam. Dia ni orang ahli ibadat, diberikan oleh Allah Ta'ala Ismul A'zam. Apa maksud Ismul A'zam? Iaitu nama-nama Allah Ta'ala yang agung
kalau dia seru, dia doa, terus dapat. Doa terus makbul. Maka diberikan kepada Bal'am bin Ba'urah. Orang jumpanya, wahai Bal'am bin Ba'urah, doakan kami. Dia pun angkat tangan. Dia sebut. Seru nama Allah. Jadi para ulama mengatakan apa Ismul Azam yang dia dapat? Iaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebab tu kalau kita doa dalam sembahyang, kita seru nama Allah Ya Hayyu Ya Qayyum tu, itu termasuk daripada nama-nama Allah Ta'ala yang agung. Sebab tu kenapa kita bila baca kita baca ayatul kursi, kita sebut wa ilahukum ilahu, sedangkan wa ilahukum tu bukan ayat kursi. Ayat kursi mula dengan mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada. Kenapa di dalamnya? Kerana di dalamnya tu ada Ismul Azam. Sebab tu tuan-tuan, kita kata Ya Hayyu Ya Qayyum, Aghithna Ya Allah. Kita minta Allah Ta'ala tolong kita. Seru nama. Jadi Bal'am bin Ba'urah ini tuan-tuan diberi oleh Allah Ta'ala dengan Ismul Azam. Dia doa tu. Tapi malangnya, ini yang nak kata bahawa manusia ni mati itu bergantung kepada khitam. Manusia ni tuan-tuan, dia punya kematian dia, baik tak baik, bergantung kepada khitamnya. Kesudahan. Sebab tu Rasulullah SAW mengajar kepada kita baca doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Dia suruh baca. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kematian seorang tu bergantung kepada ending dia. Macam mana? Nak jadi dia dapat jadi ahli syurga, tak jadi ahli syurga, dan ahli neraka, bergantung kepada macam mana mati dia, hujung dia. Kan? Lepas tu kena hati-hati tuan-tuan. Kena berhati-hati. Jadi Bal'am bin Ba'urah ni tuan-tuan, walaupun dia berikan dengan Ismul Azam, dia ni seorang pendeta, seorang ulama yang hebat, ilmunya banyak. Tapi satu hari, orang-orang kafir datang kepada Bal'am bin Ba'urah menawarkan harta. Kan? Buat tawaran kepada Bal'am bin Ba'urah. Harta yang begitu banyak. Ditimbunkan harta depannya. Wahai Bal'am, kami nak minta tolong kepada engkau kerana engkau ni doa mustajab. Boleh tak? Dia kata nak buat apa? Engkau tolong doakan kepada Allah supaya tentera kami ni lawan dengan tentera Musa, Nabi Musa kalah. Engkau tolong doa aja. Ni harta yang depan yang belonggok ni, kau ambil. Bal'am bin Ba'urah ini dia kata takdir kan. Bal'am bin Ba'urah bila tengok harta begitu banyak tuan-tuan, dia kata ya, aku akan doa. Dia pun angkat tangan. Kan? Dia angkat tangan supaya tentera Nabi Musa kalah dalam peperangan. Doa dimustajabkan. Sehingga maknanya tentera Nabi Musa ni terpenjara dalam satu kawasan 40 tahun lama, tak jumpa kawasan keluar. Pusing. Lama tak boleh keluar. Jalan tak, pusing kat situ boleh, pusing. Nabi Musa pun bertanya, angkat tangan doa. Ya Allah, dengan sebab apa kami ni dah lama ni dalam tempat ni tak boleh keluar? Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Musa, ini dengan sebab doa Bal'am bin Ba'urah. Maka Nabi Musa pun doa, Ya Allah, seperti mana engkau memberikan makbulnya pada Bal'am bin Ba'urah doa dia, engkau makbulkan doa aku supaya ditarik balik Bal'am bin Ba'urah. Waktu ketika mana Bal'am bin Ba'urah berdoa, kan, keluar daripada dia punya mulut dia tu kan, burung, maknanya lembaga, keluar lembaga, burung merpati putih.
keluar. Roh tu keluar. Sebab apa tuan-tuan keluar? Itulah iman dia tercabut. Ketika mana dia terangkat doa, Allah Ta'ala mati waktu tu. Lidahnya terkeluar sampai ke pusat. Tuan-tuan baca dalam kitab Minhajul Abidin. Cerita. Ini cerita. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Kita kena tengok kesan daripada tadi lidah. Jangan mendoakan kaum muslimin supaya ditimpa kecelakaan. Sebab ada dia punya asas ni. Bagaimana kesan orang mendoakan kepada orang Islam? Tu kisah Bal'am bin Ba'urah, kita dah ambil pengajaran. Yang ke-15, semua perbicaraan yang kotor termasuk bercakap perkataan berunsur keaiban yang malu untuk didengar pun tak boleh juga. Perkataan-perkataan lucah, kan? Perkataan-perkataan yang tak elok ni jangan. Kan? Benda yang tak boleh. Kita kata, engkau ni sundal lah. Ni sundal tu perkataan kotor. Tak layak tau. Tapi kita tengok ni, perkataan-perkataan ni dia jadi kebiasaan daripada mulut orang Islam. Orang muda tengok. Kalau dia maki hama tu, gegun ni tengok. Baik lelaki, baik perempuan. Kita dengar pun kita takut. Jadi perkataan tu tak boleh. Dan bertengkar. Bertengkar tak boleh. Yang bulan-bulan Ramadan jangan banyak bertengkar. Hilang pahala puasa. Juga dilarang. 17. Membantah orang lain ketika sedang bercakap. Jangan orang tengah bercakap kita bantah. Itu pun dilarang. 18. Suka membuat permusuhan. 19. Menyampuk dalam perkara yang tak ada kena-mengena dengan diri sendiri. Orang tengah sembang, kan? Dia suka potong lain, kan? Ini pun masalah juga. Dia suka menyampuk cakap orang lain. Maka Al-Imam Haddad menyimpulkan sebenarnya bencana lidah itu memang banyak sekali. Apa yang disebut, apa yang disebutkan, Imam Ghazali telah menyebut sebanyak 20 bencana yang disebutkan olehnya, disebabkannya satu persatu dalam kitab Ihya, dalam tajuk kitab bencana lidah. Jadi kita boleh tengoklah dalam bab ni, semoga Allah mencurahkan rahmatnya ke atas roh beliau dengan penuh keredaan. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, sebagai penutupnya, tengok satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni tuan-tuan mengurangkan perkataan dan membersihkan jiwa kita. Dia perkataan kotor ni dengan sebab lidah ni berpunca daripada hati. Puncanya daripada hati. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, inna hazihil qulub tasda' kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'. Rasulullah kata sesungguhnya hati-hati berkarat seperti berkaratnya besi apabila kena air. Maknanya tuan-tuan, hati kita ni dia boleh berkarat. Kan? Hati boleh berkarat. Kalau sangat banyak tu sebab lidah, hati boleh berkarat. Perkataan yang keluar daripada lidah menyebabkan hati jadi berkarat. Lain daripada dosa yang kita lakukan, hati jadi berkarat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalla bal rana ala qulubihim. Kan? Sungguhnya pada hati mereka itu terdapat karat-karat. Ini karat. Tuan-tuan tengok tak karat? Kalau cermin kena karat macam mana? Cermin kalau kena karat macam mana tuan-tuan? Kita masuk dalam bilik air tengok cermin kita. Kalau cermin tak ada karat, dia boleh pantulkan balik wajah yang dia tak.
Tapi kalau cermin kena karat, dia tak boleh pantul, tengok gelap. Sebab kena karat. Maka Rasulullah SAW menyamakan hati ini, dia boleh kena karat seperti mana besi kalau kena air, dia karat. Maka para sahabat pun bertanya, qila ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nak menyuci kan? Jadi Rasulullah beri solusi, beri jalan macam mana nak membersihkan hati yang kena karat. Wa ma jalauha. Macam mana ni ya Rasulullah? Nak kita menyucikan ni? Maka Rasulullah kata apa? Nak menyucikan hati yang kena karat. Qala aktsaratu zikril mauti wa tilawatil Quran. Rasulullah kata nak menyucikan hati yang kena karat, hendaklah kamu banyak-banyak ingat kepada mati. Ingat mati, ingat mati. Bukan macam tu tuan-tuan. Itu zikir dia. Nah, ingat mati ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan datang ni dalam kuliah ni, ni tanda ingat mati ya. Kenapa? Ini semua mengumpul dana untuk bawa balik depan Allah. Yang kita datang ni, duduk ni, orang semua dah duduk rumah, dah menyandar dah. Dah berdengkur dah. Kita menyandar juga, tapi berdengkur dalam masjid. Nah. Kita datang ni buat apa tuan-tuan? Kerana kita mengumpul dana. Sebab kita fikir kita ingat mati, bawa balik amal. Nak bawa balik amal. Itu tak ingat mati ya. Tuan-tuan lepas sembahyang tarawih yang duduk balik lewat baca Quran tu kenapa? Orang lain semua dah balik rumah dah. Dah duduk santai kat rumah. Kita baca tadarus Quran. Taklah baca tadarus lah tu. Yang baca tu semua jenis lambat punya. Wa ma 17 harkat baru nak hafal. Kalimat yang kedua. Tak terbakar darah kau. Kan? Kita kata bila orang ni kalau baca nak habis ni, alamak, ni kalau baca ni lemah aku. Kan? Tuan-tuan datang, tunggu sampai larut malam. Tu tujuannya apa? Kerana ingat mati. Semua ni, bacaan ni, semua jadi dana kepada tuan-tuan. Bertemu dengan Allah. Kan? Sebab bertahan. Orang yang semayang 20 rakaat tu, kenapa dia nak semayang 20 rakaat? Kerana dengan fikir, buat 20 rakaat ni, pahala lagi banyak. Kan? Orang semayang 8, dia semayang 20. 20, pahala lagi banyak. Nah, kenapa dia sanggup tunggu sampai 20 rakaat? Kerana ingat mati. Kerana bila semayang banyak, ni semua dana bawa balik depan Allah. Tu tuan-tuan. Yang keduanya, orang yang nak menyucikan hati, watilawatul Quran, baca Quran. Orang bila baca Quran banyak tuan-tuan, hatinya bercahaya. Jadi baca. Bila hati bercahaya, maka karat-karat ini akan hilang. Tak boleh lekat pada hati yang bercahaya. Macam cermin. Kalau cermin tu berkilat, air tak boleh lekat. Air tu dijirut, jatuh. Maka begitulah pesanan Rasulullah SAW kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita bicarakan pada petang ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi